November Disember 2012 bila serangan bertalu-talu di bumi Gaza dilakukan oleh tentera-tentera Zionis, siapa yang membantu Gaza pada masa tersebut adalah Mesir dan juga Turki. Morsi telah menghantar Perdana Menterinya Hisham Kondil untuk pergi ke Gaza. Pintu Rafah dibuka. Pintu sepadan Rafah ini dibuka. 50 tan ubat-ubatan masuk ke Gaza. Tuan-tuan ya, kemudian terowong-terowong yang dibina oleh rakyat Palestin, oleh rakyat Gaza untuk menyalurkan makanan, buah-buahan dan sebagainya ke bumi Gaza tidak dimusnahkan oleh kerajaan Morsi pada masa tersebut. Maka rakyat Gaza hidup dalam keadaan yang selesa sedikit nak dibandingkan sebelum-sebelumnya. Tetapi yang terbaru tuan-tuan, bila sahaja tentera menguasai Mesir, terowong-terowong ini sejumlahnya 536 telah dibanjirkan dengan air, menyebabkan tak boleh nak menyalurkan makanan, tak boleh nak menyalurkan minyak melalui terowong. Sempadan Gaza tuan-tuan, sempadan Rafah, hanya yang boleh lalu kat situ makanan asasi dan juga ubat-ubatan saja. Makanan-makanan lain apa semua tak boleh. Minyak tak boleh, batu tak boleh, simen tak boleh. Yang ni perlu kita lihat kat sini tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, saya pergi ke sempadan Rafah tu. Antara sempadan Rafah di Mesir dan juga sempadan Gaza di Mesir, untuk nak pergi itu lebih kurang jaraknya 50 meter saja. Tak jauh mana pun. 100 meter lah, 100 meter. Tak jauh mana pun. Tetapi kerajaan Mesir telah mensyaratkan kena naik bas. Nak jalan kaki pun boleh, tetapi kena naik bas. Dan tambangnya tuan-tuan agak-agak berapa? Jarak 100 meter ni. Naik bas yang telah diarahkan oleh kerajaan Mesir. Tambangnya RM25. 100 meter. Tuan-tuan bayangkan lah. 100 meter. Saya boleh jalan, nampak sepadan tu. Boleh jalan. Boleh jalan kaki pun. Tapi kena naik bas, dipusing. Dengan bawa barangnya dekat belakang, dekat bas, pusing. Sengaja pusing. Masuk ke pintu sepadan Rafah. Sedangkan kita boleh terus kat sini aja. Tapi dia pusing dulu. Itu yang berlaku tuan-tuan ya. RM25 lah ataupun 25 junih duit Mesir. Itu yang berlaku tuan-tuan ya. Jadi bila keadaan revolusi berlaku, Hosni Mubarak digulingkan, maka perlu melantik seorang presiden untuk menerajui Mesir. Ya. Perlu melantik seorang presiden menerajui Mesir. Dan tidak boleh tidak dengan pilihan raya. Ya, dengan pilihan raya. Okey. Pemilihan presiden ini dilakukan tuan-tuan, maka tentera dia tak akan mengundurkan diri begitu sahaja. Lalu dia letakkan proksinya untuk bertanding dalam pemilihan presiden. Siapa dia? Amru Musa antara proksi dia, Ahmad Syafiq, Omar Sulaiman, Al-Baradi dan juga Hamdin Sabahi. Ini orang-orang di bawah ataupun yang berada di bawah proksi tentera untuk dilantik menjadi presiden, dipilih sebagai presiden. Manakala di proksi Islamis pula, yang dipilih untuk dicalonkan menjadi presiden antaranya Hazim Salah, Morsi sendiri, Abdul Munaim, kemudian yang Khairat Syatir. Ini dari sudut Islamis, kelompok Islamis. Dan akhirnya berlaku pertandingan antara Morsi dan juga Ahmad Syafiq. Dua orang ni yang bertanding untuk dipilih menjadi presiden pertama yang bukan di kalangan jeneral tentera di bumi Mesir. Dan akhirnya berlakulah pilihan raya presiden pada Jun 2012. Akhirnya Morsi mendapat 13,230,181 undi. Manakala Ahmad Syafiq daripada proksi Majlis Tentera mendapat undian 12,347,380 undi. Maknanya di sini Morsi mendapat 52% daripada keseluruhan pengundian. Ahmad Syafiq mendapat undian 48%. Ramai itu, banyak tu ya. Jadi dia punya bezaannya 2% saja. Okey. Maka akhirnya Morsi dilantik menjadi presiden 30 Jun 2012. Ya, 30 Jun 2012 dan telah dijatuhkan pada 30 Jun 2013. Tuan-tuannya, mereka kelompok yang tidak bersama dengan Morsi berkumpul di Dataran Tahrir ini tuan-tuan,
berkumpul pada 30 Jun 2013 sempena setahun Mursi menjadi presiden. Ya. Jadi tuan-tuan, semasa setahun pemerintahan Mursi ini tuan-tuan, sudah pun berlakunya konspirasi untuk menjatuhkan Mursi. Setelah dia lantik menjadi presiden, sudah pun berlakunya orang kata konspirasi untuk menjatuhkan Mursi. Antaranya tuan-tuan, demonstrasi yang dilakukan oleh golongan-golongan yang digelar sebagai tamarrud, ya, yang menentang Mursi. Ya, mereka ini dibiayai oleh negara-negara luar, khususnya Amerika Syarikat. Dan saya pergi ke tempat-tempat tertentu, dia akan edarkan satu risalah untuk kita tandatangani, rakyat Mesir tandatangani supaya Mursi meletak jawatan. Baru setahun pemerintahannya supaya Mursi meletak jawatan. Golongan yang konon-kononnya tidak berpuas hati dengan apa yang dilakukan oleh Mursi. Tuan-tuan, setahun ya, sedangkan Hosni Mubarak sudah pun memerintah 30 tahun lamanya. Mursi baru setahun memerintah. Dan setiap hari media-media di Mesir, Mursi dia tak tutup media tuan-tuan ya. Dia tak tutup pun media yang ada di Mesir pada masa tersebut, sentiasa memburuk-burukkan Mursi. Hatta Mursi duduk pun diburuk-burukkan. Hatta Mursi bercakap dalam bahasa Inggeris dengan telonya yang tidak berapa tepat pun diburuk-burukkan. Hatta Mursi tengok jam pun, semasa dengan Chancellor Jerman pun diburuk-burukkan oleh media Mesir. Apatah lagi dengan dasar-dasar yang dilakukan oleh Mursi. Manakala kebanyakan penjawat-penjawat awam yang pro Mubarak tidak bekerja, tidak mahu bekerja semasa Mursi menjadi presiden, manakala tentera polis mahkamah tidak menyebelahi Mursi. Dan semasa setahun pemerintahan ini tuan-tuan, kadar jenayah begitu tinggi dekat Mesir. Sebab apa? Polis tak nak bekerja, polis tak nak ambil tahu, polis tak nak ambil pot sangat. Polis kata nak tak pergi lah, macam tu lah. Ini yang berlaku di Mesir. Kemudian tuan-tuan, kemuncaknya bila setahun pemerintahannya adalah 1-2 bulan sebelum kejatuhan Mursi. Bila kami sampai di bumi Mesir pada bulan Mei, kami nampak dengan mata kepala kami sendiri, saya nampak dengan mata kepala saya sendiri, Ustaz Osman pun melihat bagaimana minyak disembunyikan, yang menyebabkan untuk mengisi minyak ni terpaksa beratur 4 jam. Kalau nak mengisi minyak pukul 2 pagi kena beratur dah terlebih dahulu. Kami pergi dengan menggunakan van untuk pergi daripada tempat tinggal kami pergi ke tempat pengajian kami dekat Masyikratul Azhar, dekat Darul Ifta. Van tu, pemandu tu pun bercerita tentang kesusahannya untuk nak mendapatkan minyak. Minyak memang disorokkan, minyak memang disembunyikan pada masa tersebut. Kemudiannya tuan-tuan, elektrik kejap ada, kejap tak ada. Pada masa itu, pada bulan Mei, bulan Jun, Julai ini adalah musim panas di bumi Mesir. Musim panas. Agak-agak di rumah apa yang paling utama kalau musim panas tuan-tuan? Aircon lah. Kejap ada, kejap tak ada, menyebabkan rakyat rajin marah. Kemudian macam-macam yang berlaku, rakyat marah. Kemudiannya gandum disembunyikan, menyebabkan roti payah nak dapat. Harga barang begitu naik dengan tinggi. Kalau kami dulu sampai saja di bumi Mesir pada bulan Mei, $100 boleh ditukar mendapat 755 Junai ataupun 755 ringgit lah di Malaysia, dan satu ketika boleh mencapai 780 Junai. Maknanya ekonomi dalam keadaan merundum, jatuh. Tetapi selepas Mursi digulingkan, ekonominya, contoh duit tadi daripada $100 kepada 780, 755, akhirnya turun, dan saat saya balik $100 boleh ditukar dengan 705 Junai. Sebab apa? Pam duit daripada negara luar, daripada UAE, daripada Arab Saudi, daripada Amerika untuk nak menampung ekonomi di bumi Mesir. Dan pada masa yang sama tuan-tuan, jalan raya yang dalam keadaan buruk. Ustaz Osman boleh cerita bagaimana kami daripada Kahirah nak pergi ke Iskandariah, jalannya begitu teruk sekali. Ini yang berlaku semasa kami berada di sana. Jadi tuan-tuan, dakwaan yang dilakukan oleh mereka yang anti Mursi adalah keadaan ekonomi yang parah. Hutang negara 1.3 trilion.
5 juta rakyat tiada tempat tinggal, 30 juta keciciran pelajaran, 7 juta ibu tunggal tiada mempunyai pekerjaan. Adakah ini diwarisi ataupun berlaku zaman Mursi ataupun berlaku sebelum itu lagi? Maknanya berlaku sebelum itu lagi. Hutang yang banyak, 7 juta ibu tunggal tak ada pekerjaan, 5 juta tak ada tempat tinggal, hidup dalam keadaan miskin, berlaku sebelum itu lagi. Tetapi ini menjadi penyebab kepada mereka menyalahkan Mursi. Hatta satu ketika kami bergurau lah tuan-tuannya, bila berlaku kemalangan jalan raya, kereta bertembur dengan kereta, ini semua salah Mursi lah ni. Sampai tahap macam tu. Keadaan rakyat pada masa tu, ini semua salah Mursi. Hatta berlaku aksiden pun dikata ini salah Mursi lah ni. Macam tu keadaan dia tuan-tuan ya. Kemudian tuan-tuan, pada masa Mursi ini juga krisis perlembagaan berlaku. Bila Presiden Mursi sendiri hendak menghadkan kuasa presiden, bukan kuasa siapa pun, kuasa presiden dan kuasa majlis tentera, berlakunya sabotaj dan berlakunya orang kata kekacauan yang dilakukan oleh Baltaji ataupun Samsing. Dan Samsing di bumi Mesir ini adalah satu organisasi yang lengkap, yang tersusun, yang dibiayai, yang dilindungi oleh tentera dan juga polis Mesir. Hampir 500,000 orang pada zaman Hosni Mubarak, tetapi berkurangan pada zaman Mursi menjadi 300,000 orang. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah SWT sekalian, suasana-suasana ini telah dijadikan Mursi sebagai penyebabnya, dan Mursi dijadikan kambing hitam atas semua masalah yang berlaku. Sedangkan banyak juga sumbangan-sumbangan yang dilakukan oleh Mursi semasa dia menjadi presiden. Antaranya tuan-tuan, ibu tunggal sebelum ini yang tidak mempunyai pendapatan diberikan pendapatan sebanyak 400 junai sebulan semasa Mursi memerintah. Yang sebelum ini tidak mempunyai pendapatan diberikan allowance bulanan sebanyak RM400. Gaji kaki tangan awam yang sudah pencen dinaikkan semasa zaman Mursi. Kalau dulu pada tahun 93, tahun 96 bila saya berada di sana, gaji-gaji pensyarah, doktor, Azhar dan sebagainya lagi, gajinya begitu kecil. Seorang ijazah sarjana muda yang masuk ke dalam perkhidmatan awam di Mesir, gaji permulaannya sebanyak 80 junai, 80 ringgit. Tetapi zaman Mursi telah ditukar. Seseorang yang masuk ke dalam perkhidmatan awam, gaji permulaannya dengan adanya ijazah sebanyak 1,200 junai. Masa tu orang kata tuan-tuan, inilah yang berlaku. Tetapi semuanya dipersalahkan kepada Mursi. Akhirnya tuan-tuan, bila suasana tidak menentu ini, maka pada 30 Jun 2013 demonstrasi telah berlaku di dataran Tahrir, yang mana mereka ini adalah penentang Mursi, dan mereka ini adalah kelompok-kelompok daripada sekular dan juga liberal dan juga Kristian. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, pada 30 Jun 2013 yang berkumpul itu adalah daripada kelompok-kelompok liberal, sekular, dan juga sebahagian besarnya adalah datang daripada orang-orang Kristian itu sendiri, ya, orang-orang Kristian sendiri. Mereka berkumpul di dataran Tahrir, dan pada masa yang sama kelompok yang bersama dengan Mursi berkumpul di dataran Romaah. Itu yang berlakunya pertemuan di dataran Tahrir dan juga di Romaah. Sama-sama berdemonstrasi. Mereka mendakwa mereka ramai di dataran Tahrir, di dataran Romaah juga mereka mendakwa mereka ramai. Tetapi bila kita melihat dekat TV, dekat kaca TV, kita akan melihat bahawa yang di dataran Romaah itu adalah lebih ramai daripada mereka yang berkumpul di dataran Tahrir. Kelompok yang nak menjatuhkan Mursi ini hanya berkumpul di dataran Tahrir sahaja, tetapi kelompok yang bersama dengan Mursi berkumpul di Romaah dan juga di kawasan-kawasan lain. Ada di Fayum, ada di Sinai dan sebagainya lagi, di Aswan dan sebagainya lagi. Jadi tuan-tuan, inilah yang berlaku, dan akhirnya kesempatan ini telah digunakan oleh tentera untuk meminta Mursi meletakkan jawatan dalam masa 48 jam. Bila ramai-ramai hampir 6 juta orang berkumpul di dataran Tahrir dan meminta supaya Mursi meletak jawatan,
maka tentera telah menggunakan kesempatan tersebut untuk meminta supaya Mursi meletak jawatan dalam masa 48 jam. Ini peristiwa yang berlaku dari sudut bila mana Mursi telah diminta untuk digulingkan oleh Jeneral Sisi. Jadi tuan-tuan, 48 jam telah diberikan tempoh kepada Sisi untuk meletakkan jawatan, tetapi Mursi enggan untuk meletakkan jawatan. Akhirnya Mursi ditangkap pada 3 Julai 2013 dan Majlis Tentera mengambil alih dan melantik Adli Mansur sebagai Presiden sementara di bumi Mesir. Adli Mansur ini adalah bekas hakim Mahkamah Tinggi dekat Mesir. Jadi tuan-tuan, dan inilah yang berlaku sehingga akhirnya sekarang ini belum ada lagi pilihan raya. Tentera masih lagi memegang Mesir dan Adli Mansur ini sebagai presiden sementara sebelum mungkin berlakunya pilihan raya dan sebagainya lagi. Dan semasa ini tuan-tuan, ramai pemimpin-pemimpin daripada kelompok Islamis ini yang telah ditangkap oleh kuasa tentera, oleh tentera-tentera Mesir. Antaranya Mahdi Aqif, Khalid Shatir, Ahmad Badi', Sa'ad Al-Qahtani dan ramai lagi di kalangan pimpinan Ikhwan Muslimin di bumi Mesir. Jadi ini yang berlaku. Jadi bila berlaku macam itu, berlakulah revolusi, daripada revolusi ke kudeta balik. Maknanya rakyat Mesir hanya diperintah oleh orang awam hanya lebih kurang setahun saja. Kalau dulu tentera menguasai dan akhirnya setahun saja Mursi memerintah dan berlakulah kembali semula rampasan kuasa yang dilakukan oleh tentera. Jadi tuan-tuan, siapa pula bersama dengan tentera? Siapa yang menyokong gerakan untuk nak supaya Mursi ini meletakkan jawatan? Syekh Azhar sendiri, yang ini daripada dalam bumi Mesir, Ahmad Baradi, Jeneral Sisi, Hizbun Nur, kelompok yang dinamakan Tamarud dan juga kelompok Kristian yang digelar sebagai Tawarus, Baba Tawarus, menggantikan Baba Shenouda. Jadi ini tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah, ini adalah kelompok yang bersama dengan tentera yang menentang Mursi, ya, yang menentang Mursi. Ini tuan-tuan, ini sedikit sebanyak tentang biodata. Baba Tatarus ni adalah ketua agama Kristian Koptik di bumi Mesir yang menggerakkan rakyat Mesir yang beragama Kristian untuk bersama menjatuhkan Mursi. Dia tak akan redha Mursi menjadi presiden dan turut serta dalam proses dan sidang media penggulingan Mursi. Begitu juga Syekh Ahmad Tayyib, Syekhul Azhar, dan dia ada pandangan-pandangannya sendiri. Baru ni ada satu Jawi telah membuat satu dialog ataupun satu forum. Kenapa bila dia tanya kepada ahli panel kenapa Syekh Tayyib berlawanan pandangan pendapat dengan ulama-ulama lain, ada pandangan mengatakan Syekh Ahmad Tayyib lebih kepada melihat kepada keseluruhan rakyat Mesir untuk mengelakkan pertumpahan darah dan sebagainya lagi. Itu sebabnya dia menyokong tentera. Dan kita kena lihat tuan-tuannya, Syekhul Azhar ini seorang saja, tetapi ada Jabah Ulama Azhar yang mana Jabah Ulama Azhar ini tidak bersama dengan tentera. Dia tidak bersetuju dengan apa yang dilakukan oleh tentera. Yang hanya bersama dengan tentera adalah Syekh Ahmad Tayyib. Begitu juga dengan Hizbun Nur, Parti Nur, kelompok-kelompok Salafi yang bersama dengan tentera untuk menggulingkan Mursi, yang sekarang ini mereka tengok balik tentera telah, orang kata, banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh tentera Mesir menyebabkan mereka menentang juga apa yang dilakukan oleh tentera Mesir sekarang ini. Ini Jeneral Abdul Fattah Sisi yang dilantik oleh Mursi sendiri sebenarnya. Itu sebabnya semalam saya bersama dengan pegawai-pegawai tentera, pegawai kanan tentera. Ada seorang tu timbalan Parlimen Tentera Laut, ditanya saya balik, Ustaz, kenapa Mursi lantik Jeneral Sisi? Kenapa tak lantik kelompok-kelompok yang pegawai-pegawai tentera yang Islamis? Saya jawab balik, sebenarnya Mursi tak ada pilihan. Ya, Mursi tak ada pilihan, maka dilantiklah Sisi. Rupanya Sisi berlakunya pengkhianatan lalu menggulingkan Mursi. Itu yang berlaku, tuan-tuan ya. Jadi banyaklah sembang, banyak pertukaran pandangan dan sebagainya lagi. Begitu juga dengan Al-Baradi. Ini tokoh liberal di bumi Mesir. Isterinya seorang Syiah, ya. Isterinya seorang Syiah dan yang banyak menggerakkan kejatuhan Iraq adalah Al-Baradi dan juga isterinya.
Dan golongan-golongannya digelar sebagai tamarrud. Tamarrud. Golongan-golongan tamarrud ini yang mereka mendapat dana daripada US untuk menentang, membuat demo dan sebagainya lagi. Dan pada satu ketika saya dengan Ustaz Osman pergi ke Dataran Tahrir, di mana tempat mereka berkumpul dekat Dataran Tahrir. Kemudiannya kami nak melanjutkan visa kami. Kami lihat sendiri sebelum kami masuk ke Mujamma' dekat Dataran Tahrir ini, kami diperiksa oleh golongan-golongan tamarrud ini. Mereka ni bukan polis tetapi orang-orang biasa, tapi kami diperiksa kad pengenalan, tengok pasport dan sebagainya lagi. Dan satu peristiwa yang tidak kami akan lupakan, bila seorang pakcik yang berjanggut, kemudian memakai kopiah, menaiki motor. Dan dia bekerja dekat bangunan yang kami nak pergi ni. Bila dia masuk, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah SWT sekalian, dia tak berhenti sebab dia bekerja dekat situ. Golongan-golongan tamarrud ini telah memukul daripada belakang pakcik yang tua ni. Kerana apa, tuan-tuan? Daripada belakang. Kerana apa? Kerana dia berjanggut dan juga berkopiah. Itu yang berlaku, kan? Bila saya nampak sendiri, Allah Rabbi, kesian, berlaku pada bulan Ramadan. Ini adalah kelompok yang menentang Mursi. Itu dari dalam. Begitu juga daripada luar. Tidak boleh tidak, Iran memainkan peranan penting, US memainkan peranan penting. Begitu juga dengan Raja Abdullah sendiri yang banyak memberikan dana setelah Mursi digulingkan, ya, memberikan dana kepada tentera yang menggulingkan Mursi. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kenapa Mursi perlu dijatuhkan? Persoalannya, kenapa Mursi ini perlu dijatuhkan? Kenapa perlu? Sedangkan Mursi ini dilantik oleh rakyatnya sendiri melalui pilihan raya, kan? Kerana kepentingan Israel terjejas, ya. Dua perkara yang amat ditakuti oleh dunia bila Mursi membuat dua keputusan. Yang pertama tahun 2012 bila dia membantu Gaza bila serangan berlaku. Itu yang pertama. Sepadan Rafah telah dibuka oleh Mursi. Yang keduanya bila dia memutuskan hubungan diplomatik dengan Syria, ya, memutuskan hubungan diplomatik dengan Syria. Maka pada masa itu orang kata Mursi kalau dibiarkan 4 tahun lagi memerintah, macam-macam boleh berlaku. Dan kepentingan politik antarabangsa khususnya Amerika Syarikat akan tergugat kerana Mursi membawa imej Islamis, kemudian membawa agenda Islam ke dalam pemerintahannya. Dan kepentingan negara-negara Teluk akan tergugat, khususnya Arab Saudi, Kuwait, UAE. Kerana apa? Kerana mereka ini adalah negara-negara yang monarki, takut rakyat akan memberontak, menjejaskan kedudukan mereka. Dan juga Mursi ini telah menyebabkan kepentingan tentera-tentera Mesir terjejas, kepentingan majlis kehakiman di Mesir terjejas, kepentingan sekular dan juga liberal terjejas, kepentingan ekonomi negara barat mungkin akan terjejas. Maka sebelum Mursi ini terus menjadi presiden, hendaklah dijatuhkan terlebih dahulu dengan membuat pelbagai cara. Tuan-tuan, dan inilah yang dikatakan sebagai konspirasi yang dilakukan. Bukannya kejatuhan Mursi kehendak rakyat Mesir itu sendiri. Itu sebabnya sampai sekarang rakyat Mesir pergi dekat jalanan meminta, mendesak supaya Mursi dikembalikan, supaya majlis tentera ataupun kudeta yang berlaku ini dibatalkan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, ya, ini adalah sempadan Rafah Gaza yang sekarang ini, tuan-tuan, sudah pun ditutup. Ini sempadan Rafah. Di sebelah sana adalah Gaza, ini adalah Mesir. Sebelum zaman Mursi nak masuk ke sana kena 5 hari kena tunggu kat sempadan ini. Tapi zaman Mursi saya berada di sana nak masuk 6 jam. Okey jugalah, 6 jam, okey kan? Berada dekat sempadan ni. Ini adalah terowong-terowong yang mereka bina. Dan terowong ini bukannya untuk menyalurkan apa, tuan-tuan? Makanan daripada Rafah Mesir ke Gaza. Untuk menyalurkan makanan. Bukannya nak menyalurkan apa pun. Jadi sekarang ini yang terbaru yang saya difahamkan, terowong-terowong ini telah dimasukkan air dan menyebabkan banjir yang tak boleh menyebabkan terowong ini tertutup dan tak boleh nak berfungsi. Okey tuan-tuan, siapa yang berdemo dekat Medan Roba'ah yang menyebabkan terbunuhnya ramai, yang menyebabkan mereka ini ditangkap dan sebagainya? Adakah
kelompok-kelompok yang digelar sebagai teroris, pengganas ataupun irhab ataupun orang biasa saja. Sebenarnya yang berdemo dekat Raba'ah ini adalah anak-anak muda yang orang kata yang nak supaya apa yang mereka lakukan, apa yang mereka buat sebelum ini, iaitu dengan melantik Mursi ini dikembalikan secara sistem demokrasi pilihan raya. Adalah anak-anak muda. Begitu juga dengan golongan-golongan wanita yang kuat. Begitu juga dengan para ulama yang orang kata sepenuh masa hidupnya adalah untuk Islam. Mereka bersama di medan Raba'ah. Bukannya kelompok-kelompok tertentu, tidak. Mereka ni adalah rakyat biasa, bukannya golongan yang pandai menggunakan senjata, bukannya golongan yang orang kata yang teroris, yang irhab, tidak. Mereka hanya ada senjatanya adalah Al-Quran saja. Kalau tuan-tuan pergi sana pada bulan Ramadan, hidup medan Raba'ah. Kerana apa? Di sinilah orang kata mereka solat, mereka bertahajud, mereka bersahur, mereka berbuka puasa. Dan hakim tilawah antarabangsa di Malaysia, saya terlupa namanya, daripada Mesir. Hakim ni, hakim tilawah antarabangsa dekat Malaysia, musabaqah Al-Quran, balik saja, turun saja daripada lapangan terbang dekat Kairah, dia terus pergi ke medan Raba'ah bersama dengan rakyat Mesir yang menentang kudeta. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah, pada bulan Ramadan medan Raba'ah ni hidup dengan ibadah, bukannya hidup dengan perkara-perkara yang lain, dengan ibadah, dengan Al-Quran, dengan tadarus, dengan solat tahajud dan yang lain-lainnya. Tetapi pernah satu ketika pada akhir bulan Julai, tatkala mereka sedang bertahajud, tatkala mereka sedang bersahur, mereka ditembak dengan qannas, dengan sniper. Hampir 156 orang telah terbunuh. Jadi tuan-tuan, inilah yang berdemo dekat medan Raba'ah. Tetapi apa yang berlaku akhirnya tuan-tuan? 25.552 orang telah cedera. Ini yang berlaku, ya. Kemudiannya 6.181 dibunuh, termasuk dibakar. Kalau tuan-tuan dekat YouTube, dekat Facebook, ada gambar-gambar menceritakan bagaimana orang yang dah dikafankan, tunggu masa untuk dikebumikan, telah dibakar oleh tentera Mesir. Untuk apa? Untuk mengelakkan bukti, untuk nak menghapuskan bukti dan sebagainya lagi, ya. 6.181 dibunuh, walaupun kerajaan Mesir